Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Khalizi, matric number P113308. So pada hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment untuk kumpulan saya, iaitu konsep ekonomi halal. Okay, saya akan membentangkan untuk part yang pertama dan kedua, dan seterusnya part yang ketiga dan keempat akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya. Okay, so dalam pembentangan ni kami akan sentuh 4 bab, iaitu konsep halal dalam ekonomi, kesan ekonomi halal dan kesimpulan. Okay. Konsep halal. So halal ni boleh didefinisikan, halal merupakan perkataan yang berasal daripada kalimah Arab, iaitu hala, yahilu, hilan atau wahalalan, yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan dari segi syarak. Jadi menurut Kamus Dewan, halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan dalam Islam diperbolehkan ataupun tidak ditegak oleh syarak dan diizinkan. So maksudnya halal ni boleh didefinisikan sebagai satu bentuk apa sahaja perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya tak ditegah, tak dilarang, dan hukumnya harus lagi mana tiada dalil atau apa-apa ayat seterusnya yang menjadikan perbuatan itu haram. Selagi mana tak ada istilah yang mendatangkan yang mengatakan perbuatan itu haram, ianya dikira halal ataupun dibolehkan untuk dibuat. Okey. Dalam Al-Quran, banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan halal, antaranya seperti yang boleh dilihat di dalam skrin ni, ada surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Okay, kemudian ada juga ada sambungan ayat surah Al-Baqarah ayat 172. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu makanlah dari benda-benda yang halal dan telah diberikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. So maksudnya dalam dua ayat ni Allah menggalakkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang halal di sisi Islam dan juga yang dibenarkan dalam Al-Quran. Okay, seterusnya, definisi halal dapat dirumuskan sebagai sesuatu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan, berumur amalah dan menggunakannya selagi mana tiada dalil atau nas yang mengharamkan penggunaannya itu. Halal bukan sahaja terhad kepada makanan, bahkan yang merupakan perbahasan yang luas termasuk ekonomi, kewangan dan seluruh aplikasi dalam kehidupan manusia. So rata-rata ramai yang merasakan bahawa halal ini hanyalah berkaitan dengan makanan semata-mata. Apa makanan yang kita makan, cara sembelihan dan sebagainya. Tapi sebenarnya konsep halal ni dia meluas. Tak semestinya makanan yang kita makan, tapi juga ia terlibat dengan segala aktiviti harian yang kita lakukan. Iaitu sama ada kewangan, sama ada kita bermuamalah dengan orang lain, ataupun apa-apa aktiviti yang kita lakukan pun mestilah dalam konsep halal. Halal maksudnya kat sini ialah perkara-perkara yang dibenarkan dalam syarak. Maksudnya segala perkara yang diharuskan, yang digalakkan oleh Allah itu adalah dikira sebagai perbuatan yang halal. Okey. Pandangan terhadap tadi adalah definisi secara secara menyeluruh. Tapi apa pula pandangan terhadap definisi ekonomi Islam? So ada beberapa pandangan daripada pandangan daripada beberapa orang. Salah satunya lah satu sistem ekonomi yang mengimbangi antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada Dr. Ahmad dan Dr. Fasih pula, dia menyatakan sistem ekonomi ialah satu sistem integral yang merangkumi akidah dan syariah. Dr. Hailani ialah satu kajian ilmu sains kemasyarakatan mengenai tingkah laku manusia dalam mengurus sumber alam bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Hasanul Zaman menyatakan ekonomi Islam ialah pengetahuan,
peraturan dan ajaran syariah yang menegakkan keadilan dan penggunaan dan pengeluaran sumber material untuk keperluan manusia bagi memenuhi kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala last kali Muhammad Abdul Manan mengatakan ilmu ekonomi Islam ialah ilmu pengetahuan sosial berkaitan ekonomi dan masyarakat berpandukan nilai-nilai Islam. So dekat sini boleh secara kesimpulannya bila kita bandingkan antara lima pendapat tentang definisi ekonomi Islam ialah secara kesimpulannya boleh mengatakan segala bentuk aktiviti ekonomi yang ditanda araskan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Macam tu. So itulah yang boleh didefinisikan sebagai ekonomi Islam. Okay. Seterusnya, konsep halal dalam ekonomi. So, pentingnya perniagaan dalam Islam telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu di antara jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Jadi dalam ayat surah An-Nisa ni telah menunjukkan bahawa pentingnya kita berniaga, tapi dengan perniagaan yang dibenarkan dalam Islam lah, iaitu antara sama suka. Maksudnya kerelaan antara pihak pertama dan pihak kedua, bukanlah secara apa-apa aktiviti yang hanya sebelah pihak saja dapat kebaikannya. Macam contoh judi, sebelah pihak je yang untung, ada pihak yang rugi. Itu tak dibenarkan lah, tak digalakkan. Okay, apakah hukum melaksanakan ekonomi Islam? So, adalah menjadi kewajipan umat Islam melaksanakan segala perintah Allah SWT. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang teratur, seimbang dan memberi manfaat pada semua orang. Surah Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam keseluruhannya dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. So, sekarang kita sebagai seorang umat Islam, kita dah belajar, kita dah mengetahui bahawa Islam itu menyeluruh dan bukan sahaja agama semata-mata, tapi ianya sebagai satu pelengkap kehidupan. Jadi tak kiralah apa sekalipun, tak kiralah apa aspek sekalipun, ibadah, akidah dan sebagainya, kita pun kena laksanakan apa yang Islam ajar kita. So dekat dalam Islam tu pun, dalam agama Islam pun telah menunjukkan tata cara untuk kita berumur amalan dengan manusia. Jadi kita ikut cara Islam. Okey. Dan seterusnya, matlamat utama dalam ekonomi Islam ada 4. Yang pertama ialah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagaimana yang kita tahu, amalan berniaga ini telah diaplikasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Maksudnya masa tu sahabat, Nabi sendiri juga menjadikan perniagaan itu sebagai salah satu ibadah Nabi kan. Juga dan ia juga dikirakan sebagai fardu kifayah, iaitu ibadah yang dituntut. Maksudnya tak semua orang ada kepakaran dalam perniagaan, tapi kita perlukan dalam satu kelompok tu ada yang boleh berniaga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangkan jurang pendapatan. Jadi ini adalah salah satu matlamat utama. Kita nak kecilkan jurang antara orang yang berpendapatan tinggi dengan orang yang berpendapatan rendah. Jadi tak adalah bertindas. Yang kaya tak jadi kaya sangat, yang miskin tak jadi miskin. Okay. Lepas tu, terusnya keuntungan. So kita kalau dalam kapitalis ataupun ekonomi konvensional, dia selalunya aim ataupun bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Maksudnya material lah, keuntungan material. Tak kira lah apa keadaan sekalipun, diorang bermatlamatkan keuntungan semata-mata. Tapi kita sebagai umat Islam, kita tahu ibadah, kita tahu berniaga ni adalah salah satu ibadah kepada Allah. Jadi keuntungan yang kita
Jadi keuntungan yang kita actually perlukan ialah keuntungan di dunia dan di akhirat. So keseimbangan antara untungnya di dunia, keuntungan material, maksudnya kita dapat keuntungan tu walaupun kita berniaga, tapi kita juga perlukan keuntungan di akhirat. Maksudnya kita jadikan ibadah ni sebagai salah satu sumber kelompok pahala kita untuk kita dapatkan keuntungan di akhirat lah. Jadi dengan cara menyediakan aktiviti yang halal dan sepanjang kita berekonomi tu dan mengelakkan daripada terjebak dengan apa-apa aktiviti yang diharamkan. Okay. Dan yang keempat, keadilan dan kepentingan sejagat. So kita sebagai seorang umat Islam, kita percaya bahawa setiap rezeki kita perlu dikongsi dengan umat Islam yang lain. So apa yang kita dapat, kita perlukan kongsi dengan orang lain. So jadi tak kiralah orang tu kaya ke miskin ke, ada share-nya dalam kita punya rezeki. So itulah keadilan dan kepentingan sejagat. Okay. 3 elemen penting dalam Islam ialah akidah, akhlak dengan syariah. So ini kita punya elemen penting dalam apa saja aktiviti ekonomi kita buat adalah perlu adanya 3 elemen penting ni, iaitu kita percaya kepada Allah SWT. Yang kedua, akhlak kita, kebajikan, integriti dan sikap seorang Muslim. Dan last sekali ialah syariah, undang-undang Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan pada umat Islam. So, itu 3 elemen penting lah. Okay, jadi ekonomi Islam adalah tergolong dalam elemen syariah, di mana apa-apa aktiviti yang kita buat perlu ditanda araskan melalui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam skop syariah kita ada 2 bahagian, ibadah dan juga muamalah. So ibadah antara hubungan manusia dengan Allah, itu antara macam contoh solat dan sebagainya. Muamalah antara manusia dengan manusia, ini aktiviti ekonomi, iaitu cara kita menyediakan ataupun cara kita melakukan aktiviti ekonomi. So dalam muamalah ni termasuklah politik, ekonomi dan sosial. So ekonomi halal adalah tergolong dalam skop syariah, bermuamalah antara manusia dengan manusia melalui aktiviti-aktiviti ekonomi. Okay, so perbezaannya antara ekonomi Islam dengan ekonomi Barat ialah ada 4. Yang pertama dari sudut pemilikan harta. So kalau Islam, kita pilih harta melalui cara patuh syariah. Maksudnya tanpa riba, penipuan, rasuah dan eksploitasi. Kita ambil harta tu dengan cara yang adil dan saksama. Tapi kalau dari sudut barat, tak kisah apa cara sekalipun, walaupun cara tersebut adalah salah ataupun melanggar sisi undang-undang ataupun bertentangan dengan agama sekalipun, tak ada masalah. Sebab memang orang Barat, ekonomi konvensional, pemikiran adalah hanya untuk memaksimumkan keuntungan. Tak kiralah cara tu pun bertentangan sekalipun, asalkan boleh dapat keuntungan tu tak ada masalah bagi orang Barat. Tapi kita sebagai Islam, kita memiliki harta dengan cara berdasarkan apa yang syariah benarkan. Kalau kita dapat harta melalui riba, jadi harta kita tu dikira tak patut syariah lah. Okay, and then yang kedua, sistem pencukaian. So dekat dalam Islam kita pun ada pencukaian, tapi kita namakan dia melalui zakat. So zakat adalah bertujuan untuk membantu dan membela golongan miskin. So zakat ni telah diaplikasi daripada sejak zaman Umar. So melalui zakat ni kita sebagai orang yang mempunyai harta lebih, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Dengan duit zakat itulah para institusi zakat akan membantu untuk memberikan kepada fakir-fakir ataupun golongan-golongan penerima zakat. So dengan bantuan zakat yang kita bayar tadi, kita boleh membantu golongan yang penerima zakat ni untuk hidup lebih baik. Tapi untuk sistem pencukaian Barat ianya hanyalah arahan daripada pemerintahan, daripada sudut pemerintah, bukanlah sesuatu yang digalakkan atau diperlukan dalam agama. Tak ada kaitan dengan sifat ketuhanan. So selalunya Barat ni kalau tiada, tak kira awak miskin ke kaya ke, awak kena bayar cukai juga, macam tu. Okay, and then yang ketiga ialah keuntungan Islam dengan Barat. Kalau Islam, untung dan rugi itu merupakan lumrah kehidupan.
memang adalah satu risiko seorang peniaga untuk berhadapan dengan dua situasi, sama ada keuntungan atau kerugian. So memang itu lumrah risiko apabila kita berniaga ataupun bila kita berekonomi. Tapi barat, selagi mana kita boleh kurangkan kos, selagi mana kita boleh maksimumkan keuntungan, selagi itu kita buat. Itu kalau barat lah. Kalau Islam kita tak ada masalah. Kita rugi, kita memang kena ada lumrah dalam dalam aktiviti ekonomi tu memang akan ada situasi yang di mana kita akan untung, kita akan rugi. So sebab tu kita mengamalkan konsep mudarabah. Maksudnya ada orang yang invest dan ada seseorang yang menjalankan aktiviti. Dan yang keempat ialah tanggungjawab. Dari sudut tanggungjawab, Islam merupakan khalifah Allah yang diberi amanah untuk menjaga dunia dan seisinya. Jadi segala aktiviti ekonomi yang kita buat, kita juga diberi tanggungjawab untuk jaga bumi ini sebagaimana Allah amanahkan dekat kita. Walaupun kita sebagai manusia, kita kena jagalah keadaan bumi ini. Tapi barat hanya wujud dalam pembeli dan penjual, majikan dan pekerja. Jadi sifat ketuhanan. Maksudnya tanggungjawab barat antara kita dan pembeli sebagai seorang pembeli dan penjual saja. Tak ada istilah ketuhanan atau tidak melibatkan agama. Okay. So dalam konsep halal dalam ekonomi, so antara produk-produk dia ialah yang paling utama ialah kita kena bebas riba. Maksudnya riba ialah satu bentuk tambahan yang diperoleh oleh satu pihak tanpa imbalan yang wajar. So selalunya kalau riba akan ada satu pihak yang akan dapat ekstra tambahan dan satu pihak lagi akan dibebankan dengan tambahan tersebut. So riba, sebab itulah riba tu diharamkan kerana riba tu menindas orang lain. Hanya satu pihak sahaja yang dapat. Dan yang kedua, perbankan Islam. So kita ada banyak perbankan, tapi perbankan Islam ialah satu sistem perbankan dan kewangan yang mematuhi dan berlandaskan undang-undang Islam. Dan akhir sekali mengharamkan perdagangan haram, iaitu perjudian, arak, pelacuran dan sebagainya. So konsep halal dalam ekonomi, apa-apa bentuk ekonomi aktiviti, kita mesti bebas riba. Kita menggalakkan untuk menggunakan sistem kewangan Islam atau perbankan Islam, iaitu segala bentuk kewangan yang berlandaskan undang-undang Islam yang diharuskan oleh syarak, dan mengelakkan daripada melakukan aktiviti-aktiviti perdagangan haram. Contohnya kita terlibat dengan perniagaan perjudian ke, melibatkan perniagaan arak ke, pelacuran ke, ataupun apa-apa aktiviti yang diharamkan ataupun yang menindas dalam ekonomi Islam. Okay, so antara produk dalam ekonomi halal ialah kita ada produk halal termasuk dari sudut makanan dan minuman, iaitu halal, dan kosmetik dan farmaceutical. Kosmetik maksudnya kita menyediakan bahan-bahan makeup yang dihalalkan ataupun disahkan kebersihannya. Dan dari sudut teknologi, pasaran moden Islam, penggunaan aplikasi. So sekarang kita kebanyakan ekonomi sistem kewangan perbankan Islam telah pun maju dengan seiring dengan teknologi. Banyak perbankan telah menggunakan, telah improve, telah menambah baikkan dari sudut penggunaan teknologi seiring dengan revolusi dunia. So, banyak dengan penggunaan teknologi ini menjadikan penggunaan aplikasi itu akan menjadikan pengguna lebih mudah, lebih seiring lah, lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Dan last sekali ialah pelancongan. So selain daripada haji dan umrah, sekarang banyak bentuk perniagaan telah menyediakan, telah memasukkan unsur-unsur agama seperti peruntukan surau, lepas tu menawarkan makanan-makanan halal, di mana dulu nak mencari makanan halal tu ataupun nak cari surau tu adalah salah satu inconvenience macam salah satu beban kepada orang Islam, sebab tak banyak tourism ataupun pusat pelancongan yang menyediakan tawaran tersebut dalam package pelancongan. Tapi sekarang pelancongan pengguna Islam telah meluas, so banyak pelancongan telah menyediakan telah memasukkan
sistem Islam dalam pelancongan, aktiviti halal dalam pelancongan termasuklah surau dan menyediakan makanan-makanan halal. Iaitu paling penting lah dalam banyak-banyak perkara. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan paskan kepada rakan untuk sambung part yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanijah binti Jaafar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan perluasan ekonomi halal kepada kemampanan industri halal di masa akan datang. Seperti yang kita sedia maklum, industri halal kini semakin berkembang pesat bukan sahaja di Malaysia, malahan di peringkat global. Perkembangan yang positif ini telah merancakkan lagi ekonomi negara dan menyumbang kepada kemampanan dan kestabilan industri halal di Malaysia dan juga dunia. Di sini terdapat 6 kesan perluasan ekonomi halal kepada kemampanan industri halal di masa akan datang. Pertama, menjana pertumbuhan ekonomi negara untuk kekal berdaya saing. Kedua, pasaran halal yang lebih luas untuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Ketiga, meningkatkan peluang pekerjaan dan keupayaan Malaysia dalam pembangunan tenaga kerja halal. Keempat, kemudahan infrastruktur yang lengkap dalam usaha meningkatkan produktiviti negara. Kelima, usaha dan sokongan kerajaan yang aktif dan inklusif dalam usaha mengembangkan lagi industri halal di Malaysia. Keenam, kesedaran yang tinggi di kalangan masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan yang halal serta bersih. Untuk kesan yang pertama, ianya dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan ekonomi halal yang semakin pesat di Malaysia akan dapat menarik kemasukan lebih ramai pelabur asing. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi negara dan mampu untuk kekal berdaya saing. Peningkatan pelaburan asing dan domestik di dalam negara menyumbang kepada modal yang lebih besar agar dapat disalurkan kepada sektor ekonomi yang produktif seperti perkilangan, pertanian dan juga perkhidmatan. Kuasa beli pengguna yang tinggi terhadap produk dan perkhidmatan halal akan menggalakkan keuntungan seterusnya menyumbang kepada kemampanan dan kestabilan industri halal. Jika dilihat pada statistik di Malaysia pada tahun 2022, Taman Perindustrian Halal Malaysia, iaitu sebuah inisiatif pertumbuhan industri halal Malaysia, berjaya menarik lebih daripada 16 bilion ringgit Malaysia pelaburan setakat ini, di mana 9.5 bilion ringgit Malaysia atau 59% daripada jumlah ini adalah pelaburan langsung asing. Malahan, berdasarkan maklumat daripada Halal Development Corporation Berhad, HDC, pada tahun 2022, ekspor Malaysia telah mencecah 1.55 trilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah ini, jumlah nilai ekspor halal pada tahun 2022 ialah 59.46 bilion ringgit Malaysia, di mana jumlah ini telah menyumbang kepada 7.4% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2022. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 pula, industri halal dijangka menyumbang 8.1% kepada KDNK negara dan menjana 56 bilion ringgit Malaysia hasil ekspor pada tahun 2025 berbanding 31 bilion ringgit Malaysia pada 2020. Jika dilihat jumlah nilai ekspor halal pada tahun 2022, ianya menunjukkan bahawa negara telah dapat mencapai sasaran lebih awal daripada jangkaan dalam RMK12 disebabkan perkembangan yang cepat dan pesat dalam industri halal negara. Kedua, pasaran industri halal yang lebih luas. Potensi
tinggi untuk membangunkan industri halal sentiasa terbuka luas berikutan populasi Muslim global yang kini mencecah 1.9 bilion pada tahun 2021 sekaligus menyediakan prospek pertumbuhan yang cerah dan memberikan lebih banyak peluang untuk negara dalam mempelbagaikan industri halal secara inklusif dan komprehensif. Malaysia kini berada di landasan terbaik untuk kekal aktif sebagai peneraju industri halal dunia kerana ia merangkumi sektor kewangan Islam, perubatan, farmaseutika, pemprosesan makanan, logistik serta pelancongan. Malah Malaysia juga komited untuk menjadi hub ekonomi halal dunia dalam inovasi, pengeluaran dan perdagangan disokong oleh ekosistem yang holistik. Ini selaras dengan usaha Malaysia memperkenalkan program Plan Induk Industri Halal HIMP 1.0 pada tahun 2008 hingga 2020. Seterusnya HIMP 2.0 untuk tahun 2019 hingga 2030 serta program pembangunan strategi industri halal. Kedudukan pasaran yang luas dan pesat di Malaysia telah membantu Malaysia untuk terus kekal kedudukan perolehan produk halal tertinggi 9 tahun berturut-turut berbanding 81 negara yang lain. Penilaian ini adalah berdasarkan laporan Petunjuk Ekonomi Islam Global 2022. Malahan, jika dilihat pada infografi ini, pasaran halal global juga dijangka akan berkembang daripada 8.8 trilion ringgit Malaysia pada tahun 2021 kepada hampir 14 trilion ringgit Malaysia menjelang 2028. Ia sejajar dengan perkembangan dan pertumbuhan pesat industri halal di peringkat global. Kesan ketiga iaitu meningkatkan peluang pekerjaan dan pembangunan tenaga kerja dalam industri halal. Penambahbaikan bidang franchise tempatan menjamin kelangsungan dan kestabilan perniagaan, terutamanya ketika inflasi di mana lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan menerusi peningkatan bilangan syarikat franchise di dalam industri makanan dan restoran. Disebabkan industri halal yang semakin luas, maka keperluan tenaga pakar dan profesional yang tinggi dalam aktiviti penyelidikan berkaitan halal amat-amat diperlukan. Jadi, ini memberi peluang pekerjaan kepada lepasan graduan untuk menerokai industri halal dengan lebih mendalam. Seterusnya, keempat adalah kemudahan infrastruktur yang lengkap. Usaha komited yang berterusan untuk meningkatkan perluasan ekonomi halal, Halal Development Corporation Berhad HDC telah dipilih sebagai peneraju utama dalam pembangunan ekosistem dan infrastruktur halal yang bersepadu dan komprehensif. HDC telah menubuhkan Halal Integrated Platform HIP iaitu sebuah platform atas talian yang akan menghimpunkan setiap satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam keseluruhan ekosistem industri halal di Malaysia. Antara komponen-komponen penting HIP adalah seperti kemudahan pembiayaan, digital platform, latihan industri halal, pengkalan data bahan halal, perkhidmatan sokongan perniagaan, serta mentor industri. Kelima adalah sokongan dan usaha kerajaan yang aktif dan inklusif. Kerajaan Malaysia amat komited dalam meningkatkan ekonomi halal, seterusnya menyumbang kepada kemampanan industri halal di peringkat global. Untuk tujuan promosi dan menggalakkan pelaburan asing dan domestik berdasarkan industri halal, kerajaan amat komited dalam bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti SSIC Berhad, MIDA, Metrade, HDC dan melalui pameran dengan kerjasama MIHAS. Kerajaan juga turut menawarkan inisiatif kepada pelabur-pelabur untuk menggalakkan pelaburan dalam industri halal di kawasan hub halal seperti menawarkan tax deduction, tax investment allowance, tax incentive for halal food production.
Inisiatif seperti ini akan dapat menarik minat pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia. Kerajaan juga menaik taraf kemahiran perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dari aspek teknologi, pengurusan dan pemasaran supaya PKS dengan produk halal mampu bersaing di pasaran. Seterusnya ialah kesedaran yang tinggi di kalangan masyarakat tentang kepentingan mendapatkan produk dan perkhidmatan yang halal serta bersih. Pertumbuhan industri halal dunia yang rancak di seluruh dunia berikutan peningkatan permintaan terhadap produk halal daripada masyarakat dunia menunjukkan bahawa bukan orang Islam sahaja yang berniat untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan yang halal. Bahkan orang bukan Islam juga berniat mendapatkannya. Ekonomi halal menggabungkan elemen keperluan agama dalam perniagaan dengan menekankan hubungan sesama manusia bersandarkan persaudaraan dan kesamaan, manakala harta dan segala sumbernya di muka bumi pula dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat adalah seperti berikut. Pertama, mencari yang halal itu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Kedua, halal mendatangkan kesan positif dalam semua aspek. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, ianya menunjukkan perkembangan pesat berikutan permintaan yang tinggi daripada masyarakat dunia terhadap produk halal sama ada di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Ketiga, dalam ekonomi halal, teori pembangunan sosial turut diberi penekanan di mana penggabungan dasar ekonomi dan kebajikan sosial dititik berat dalam memberi manfaat kepada kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Yang keempat, industri halal tempatan perlu diangkat sebagai satu sistem yang berdaya saing dan menyumbang kepada ekonomi negara dan juga global. Sekian, terima kasih daripada kami.